Okey, kalau kita tengok kat sini, okey kita tengoklah kalau kita buat haji jalan kaki. Okey, kita buat haji jalan kaki, bayangkan kita nak berjalan kaki ke Muzdalifah sahaja dah 5 km. Kita nak ke Mina 8.8 km dan kita nak pergi ke Jamrat iaitu tempat melontar pun dah 12 km. Apa yang berlaku pada masa haji nanti? Okey. Ini adalah paip air. Okey, paip air ni akan dibuka untuk air minuman ini adalah air minuman. Dia akan dibuka pada musim haji. Okey, dia tutup sekarang. Ini adalah tempat toilet. Okay, tanda-tanda Arafat yang lama. Beginilah tanda dia. Dan ini adalah tanda yang baru. Okay, di belakang bancik pula ada Masjid Namira. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini bancik tadi bancik baru tunjukkan tanda-tanda sempadan Arafah dan juga Masjid Namira di belakang bancik. Okey, bancik sebenarnya bukan tujuan bancik untuk menunjukkan anda sempadan Arafah ataupun berkaitan dengan Arafah. Cuma bancik hari ni terasa tergerak di hati. Okey, tergerak di hati nak membicarakan mengenai iklan-iklan badal haji yang amat banyak sekarang ni. Okey, iklan-iklan yang badal haji yang banyak sekarang ni. Dan bancik ada WhatsApp menanyakan juga pasal badal haji. Kenapa bancik nak buat topik ini hari ni? Saksikan bancik punya vlog kali ini. Okey, sebelum itu subscribe, like and share dengan komen. Bancik live. Bancik akan pergi ke sudut berbeza di Arafah, okey, untuk mengambil semangat haji, supaya bancik boleh bicarakan pasal badal haji ni dengan lebih orang cakap lebih bersemangat, kerana ini adalah isu yang penting, isu yang sangat-sangat bancik tekankan daripada tahun lepas lagi. Tetapi orang cakap yalah, bukan bancik dapat menyampaikan kepada semua orang, tapi masih lagi ada yang mengambil kesempatan tentang ibadah haji. Tapi nantikan sebentar lagi, sebab bancik akan pergi ke satu kawasan yang bancik pernah buat haji. Bancik pernah berada di lokasi Arafah. Okey, lokasi Arafah semasa haji pertama bancik. Okey, saksikan, stay tune. Okey, ni bancik dah sampai ke lokasi. Ini adalah haji pertama bancik. Ini adalah tapak perkemahan bancik. Orang cakap sekarang ni kosong sekarang ni kosong. Tetapi bila waktu haji memang banyak ataupun ramai orang sebenarnya. Dan Masjid Namira hanya 200 meter daripada di hadapan. Okey, kenapa bancik bawa ke sini? Okey, bancik bawa ke sini kerana orang cakap dekat sinilah tapak yang tidak mempunyai sesiapa ataupun tidak mempunyai negara mana-mana. Sebab berdekatan dengan Masjid Namira ni, tiada negara yang boleh mendirikan khemah. Iaitu kawasan sini semua adalah kawasan freelance ataupun kawasan yang orang yang tidak mempunyai khemah, orang yang tidak mempunyai, orang cakap, bersenang cerita, kebanyakannya yang membuat haji dekat sini adalah haji cowboy. Okey, untuk 2-3 tahun yang lepas, bancik tak ada masalah sebenarnya. Okey, untuk 2-3 tahun lepas bancik tak ada masalah orang nak promote badal haji ataupun nak promote, sebab itu adalah orang cakap rutin harian kepada kami yang orang cakap boleh buat haji. Penduduk Mekah lah kononnya. Penduduk Mekah buat
haji secara cowboy. Sebab tu Bancik bawa ke sini. Bancik nak menunjukkan bagaimana situasi, situasi pada musim haji. Cuma untuk daripada tahun lepas. Untuk daripada tahun lepas, kita tahu kebanyakannya adalah limited. Untuk permit untuk datang ke Arafah, iaitu orang cakap haji itu adalah Arafah, Arafah itu adalah haji. Itu yang selalu Bancik tekankan kalau ibadah haji. Untuk masuk ke Arafah pada hari wukuf, bukannya orang cakap senang-senang bukan senang, bukannya boleh main masuk je. Memerlukan permit sebenarnya, memerlukan permit. Tetapi ini Bancik nak cakap terus terang, betul haji cowboy ataupun haji yang tidak memerlukan permit memang boleh. Memang boleh, tak ada masalah. Cuma untuk 2-3 tahun ni je. Untuk tahun lepas ataupun kita cerita yang senang sekali adalah musim Covid. Musim Covid, kenapa ada masih yang mengatakan boleh buat haji tanpa permit? Orang cakap penduduk Mekah boleh datang ke Arafah, boleh melakukan ibadah haji. Itu yang Bancik pertikaikan. Itu yang Bancik nak ketengahkan pada ini. Sebenarnya Bancik tahu kalau bab badal haji ni, ada juga mengatakan Bancik ni menutup periuk nasi orang lain. Tetapi bukan menutup sebenarnya. Bancik tak ada tujuan untuk menutup periuk nasi orang lain. Cuma memang orang cakap memang dah terbukti. Dah terbukti bahawa memang haji tidak dapat dilakukan tanpa permit. Musim-musim nak ketika wabak ni, kita tengok sahaja tahun lepas. Tahun lepas sahaja badal haji ramai lagi yang tidak melaksanakan. Tapi tahun ini masih ada lagi. Bancik ada WhatsApp satu orang cakap, satu yang mempromo badal haji, iaitu bos travel sendiri. Yang membalas. Tapi tak apa, Bancik akan print screen kan. Dan ada satu voice WhatsApp yang Bancik rasa yang betul-betul orang cakap yang tidak logik di akal. Tidak logik di akal. Tapi Bancik tak nak mengatakan daripada negara mana. Bancik akan orang cakap selindung. Sebab kita menghormati juga, bukan semua orang yang buat kerja ni. Bukan. Alhamdulillah, setakat ni kita dah dengar Bancik dah cuba WhatsApp dan juga memberi mengkorek maklumat. Dan Bancik mengatakan memang tak logik di akal. Kalau kita tengok kat sini, kita tengoklah kalau kita buat haji jalan kaki. Kita buat haji jalan kaki, bayangkan kita nak berjalan kaki ke Muzdalifah sahaja dah 5 km. Kita nak ke Mina 8.8 km. Dan kita nak pergi ke Jamrat, iaitu tempat melontar pun dah 12 km. Bayangkan, ibadah haji hanyalah ibadah yang setahun sekali. Ibadah yang orang cakap memerlukan kos yang tinggi. Tetapi apabila mengatakan yang haji hanyalah upah haji atau badal haji hanyalah 1,500 ataupun 2,000, sebenarnya tak logik. Sebab apa? Sebab orang cakap ibadah haji ni bukan ibadah yang main-main. Ibadah yang hanya setahun sekali, hanya boleh dibawa oleh seorang pembadal hanya setahun sekali sahaja. Bayangkan kalau badal umrah pun, badal umrah yang hanya melakukan ibadah paling kuat pun sejam ataupun sejam setengah ataupun 2 jam, itu pun sudah dikenakan bayaran RM350 ataupun RM250 paling rendah. Tetapi bila bab ibadah haji saja kita jatuh sampai 1,500. Bayangkan selama ibadah haji ni bukannya kerja dia 1 hari ataupun 2 hari ataupun 3 hari. Sebenarnya makan masa paling kurang pun dalam 4 hari. Belum lagi mengatakan risiko untuk daripada kota Mekah ingin memasuki ke kota ke Padang Arafah ni. Belum lagi kata risiko dia. Risiko dia yang sangat tinggi dan kos yang sangat tinggi kalau melalui bas. Melalui bas pun kita akan kononnya lah orang cakap satu bas tu bukannya anggaran
RM1 RM2 macam kita selalu katakan, seperti musim-musim yang lain. Okey, musim-musim yang haji ni adalah musim yang limited, iaitu musim bas akan mengambil kesempatan, teksi akan mengambil kesempatan. Kalau kita jalan kaki pun kita bayangkan berapa kilometer yang kita terpaksa mengharungi. Dan di lorong hadapan banci ni sebenarnya adalah laluan perjalanan kaki. Okey, laluan perjalanan kaki untuk orang haji. Kalau kita tengok siaran langsung, kita selalu tengok siaran langsung ibadah haji, iaitu selepas maghrib. Okey, selepas maghrib hari wukuf, iaitu 9 Zulhijjah, kita akan nampak segerombolan. Okey, segerombolan manusia yang berpakaian putih melalui lorong-lorong. Okey, ini adalah pejalan kaki ya. Bayangkan terpaksa menempuh pergi ke Muzdalifah saja 5 km dengan keadaan ramai orang, dalam keadaan yang sesak. Upah haji 1,500 ke 2,000 memang tak logik dia akan. Tapi kita dapat tahu pula, ada juga yang mengatakan ibadah haji ini dilakukan oleh pelajar-pelajar Mekah. Okey, kita tengok pada kenyataan pelajar-pelajar Mekah sendiri mengatakan, orang cakap pelajar-pelajar Malaysia Mekah tak pernah ambil pun dalam lingkungan 1,500 ke 2,000 ataupun 3,000. Semua rata-ratanya atas pada 4,000 ke atas. Okey, itu yang banci tak logik. Kenapa ramai. Okey, dulu sebenarnya banci pun tak tahu, banci pun asyik percaya. Okey, badan haji 1,500 2,000 yang ditambah-tambah di surau-surau, di masjid-masjid. Tapi apabila kita melakukan sendiri ibadah haji ni, banci rasa tak berbaloi. Walaupun betul benda tu kena ikhlas ataupun kena, orang cakap, kerana Allah SWT, tetapi dah namanya badal. Okey, dah namanya badal, kita melakukan sesuatu kerana upah. Tetapi kebanyakannya upah itu mestilah berbaloi. Dan orang cakap balik modal, yang paling penting balik modal. Sebab kebanyakannya kalau memberi 1,500 ini, banci explain ni kita ambil yang minimum lah 1,500 RM. Okey, upah sahaja, upah bukan upah orang yang melakukan badal haji, tetapi upah orang yang yang mengambil ataupun ejen, rata-rata dalam RM250 ke RM300. Okey, 200 ke 500 300 upah untuk ejen. Lepas tu syarikat travel juga akan ambil komisen. Dia bukan buat kerja free semua ni. Okey, melakukan ibadah haji ni, badal haji ni semua bukan melakukan benda free. Semuanya ada kad ini banci nak bongkar habis. Okey, dan sampai dekat pembadal haji hanya berapa? Okey, sebab dijanjikan sejadah, dijanjikan khatam Quran, dijanjikan macam-macam lagi dengan sijil. Okey, semua tu sebenarnya memang boleh dibuat, tetapi semua memerlukan kos, bukan percuma bukan percuma. Tapi dalam poster memanglah tulis percuma. Okey, itu yang banci nak tekankan sekarang. Sampai dekat tangan pembadal haji berapa? Okey, dan banci tanya rata-rata, okey, rata-rata daripada orang yang duduk kota Mekah sendiri memang tidak mengambil bawah daripada 2,000 ataupun 3,000. Okey, yang orang cakap, sebab dia akan dikirakan kalkulat. Kalau kalau orang tu mempunyai permit. Okey, mempunyai permit, dia perlu sewa kemah, dia perlu sewa ni, semua benda. Okey, kerja haji ni bukan sehari 2, 4 hari Transport balik rumah ke melontar, itu semua diperlukan kos. Jadi sebab itulah banci cakapkan, banci merayu kepada sahabat-sahabat semua. Okey, henti-hentikanlah, okey, henti-hentikanlah yang tidak logik. Okey, harga di pasaran yang tidak logik. Nak setahun 2 ni untuk melakukan ibadah haji memang cukup sukar. Kalau kita tengok pada tahun lepas, okey, ibadah haji hanya dilakukan kepada orang yang belum melakukan haji. Sebab haji pun limited. Tahun ini pun haji tetap limited. Haji tetap, orang cakap, tidak mempunyai, bukan tidak mempunyai had, tapi mempunyai had tertentu. Jadi apakah hukumnya, orang cakap, yang masih promo?
dan masih mengatakan badal haji tu masih ada. Okey, jom ikuti Bancik berjalan-jalan kaki. Bancik boleh pergi dengan kereta, Bancik tak akan melalui dengan jalan kaki. Okey, sampai di Muzdalifah nanti kita akan bercerita lagi apa yang orang cakap, apa yang berlaku semasa di badal haji, dan anda semua fikirlah sendiri. Okey, sahabat-sahabat Bancik, fikirlah sendiri, adakah logik dengan bayaran sebanyak RM1,500 ataupun RM2,000 boleh melakukan ibadah haji. Okey, dan belum lagi kita cerita bab lain. Okey, jom kita pergi ke Muzdalifah dengan menggunakan kereta. Ini adalah perjalanan jalan kaki. Okey, jom sama-sama kita ikuti sampai ke Muzdalifah. Okay, kita baru mengharungi, kalau ikut signboard tu baru 1.5 km. Okay, baru 1.5 km kita berjalan. Kalau sini Muzdalifah 4 km, Mina 7.8 km, Jamrat lagi 11 km. Okay, jangan risau, toilet, tandas semua diberikan. Kalau ikut pengalaman Bancik, okay, pengalaman Bancik suka bercerita pasal pengalaman Bancik, apa yang Bancik dah lalui. Dekat sini pun kita tak payah takut dengan minuman. Okey, sebab minuman disediakan. Ada kontena-kontena, ataupun kalau kita tengok dekat sini ada tiang-tiang yang akan memberi supply air kepada kita, yang memberi air mineral water untuk kita mengelakkan dahaga ataupun kita kepenatan. Okey, inilah situasi dia. Bayangkan kalaulah dengan upah yang hanya RM1,500, RM2,000, RM3,000, Bancik rasa macam dengan kekangan waktu, dengan kita nak menjaga. Sebab orang pembadal haji ni adalah yang pembadal ni bertanggungjawab. Apa yang berlaku ke atas diri, kalau kita melanggar pantang larang ihram, kita, orang cakap, banyaklah benda yang perlu dijaga semasa berihram. Dan biasanya ibadah haji kita perlu memakai ihram paling kurang pun 2 hari, iaitu hari wukuf dan juga sehinggalah kita melontar di Jamrat untuk mendapat tahallul awal. Okey, bayangkan kita yang selalu pakai ihram, 2-3 jam, paling kuat pun 5 jam. Kalau kita nak pakai ihram daripada Madinah, okey, paling kuat pun 5 jam ke 6 jam. Itu pun dah cukup seksa okey, dah cukup seksa bagi kita semua. Sekarang ni Bancik bawa adalah 60 km sejam. Bancik tengok kamera Bancik pun dah melangkaui sampai ke 3 minit. Itu kita belum sampai lagi di Muzdalifah. Ini kita pakai kenderaan. Bayangkan kalau kita jalan kaki pada hari tersebut. Okey, kalau kita letih pun tak ada masalah, kita boleh duduk je di kursi-kursi ni. Kalau kita, macam Bancik cakap tadi, kejap lagi Bancik akan tunjukkan bila sampai di hujung Muzdalifah, Bancik akan tunjukkan di manakah paip air yang boleh kita minum, ataupun ada air yang kita boleh dibekalkan. Okey, kita berhenti dekat sini lah sekejap. Okey, bayangkanlah. Okey, kita akan berhenti sini sekejap. Okey, kita akan pergi ke tempat air. Okey, kita akan tunjukkan lah, Bancik akan tunjukkan secara detail ataupun secara apa yang berlaku pada masa haji nanti. Okey, ini adalah paip air. Okey, paip air ni akan dibuka untuk air minuman. Ini adalah air minuman. Dia akan dibuka pada musim haji. Okey, dia tutup sekarang. Ini adalah tempat toilet. Okey, ini adalah toilet. Ni kalau siapa-siapa nak kencing berdiri, boleh kencing berdiri di sini. Okey, ini biasanya sebelah lelaki, bukan sebelah perempuan. Okey, ini adalah tandas untuk jemaah haji. Bayangkan, ni semua kotor sebab tidak diselengara. Nanti nak dekat musim haji, nanti dia akan bersihkan balik semua ni. Okey, sebab benda-benda ni semua digunakan setahun sekali. Okey, Bancik dah tak nak cakap banyak.
pasal badan haji. Nanti orang marah dekat Bancik. Orang akan cakap Bancik ni saja buat-buat cerita. Tapi tak apa. Bancik berharap, Bancik berharap yang melihat, yang melihat video Bancik ni boleh kongsikan video ini ataupun boleh ceritakan apa yang Bancik cerita kepada sahabat-sahabat, supaya memang betul kita nak orang kesayangan kita melakukan ibadah haji walaupun telah tiada. Sebab ibadah badan haji ni boleh dilakukan hanya kepada orang yang meninggal dunia ataupun orang yang memang dah tidak berkemampuan, orang cakap nazak ataupun sakit yang tidak akan sihat. Kita boleh membadalkan ibadah haji itu kepada sesiapa. Tetapi kita harus tahu juga ibadah haji ni bukan ibadah yang main-main. Bukannya hanya sekadar bagi duit, dapat sijil, benda dah selesai. Sesuatu yang sungguh amanah yang kita berat, yang kita harus pikul yang masih hidup. Jadi untuk tahun ni dan tahun lepas, Bancik katakan memang tiada badal haji. Disebabkan baru saja kita dapat tahu berita orang yang daftar haji pun belum tentu dapat datang lagi. Sebabkan hanyalah 60k sahaja. Itu pun hanya anggaran kasar, belum lagi anggaran yang betul-betul. Bancik harap video ini akan dikongsikan ataupun cerita ini akan dikongsikan supaya kita sama-sama tidak ditipu ataupun tidak diambil kesempatan. Tidak ambil di kesempatan oleh sesiapa sahaja. Supaya kita nak amanah yang kita terima, orang yang kita kasihi dapat apa yang kita sampaikan. Sebelum akhir kata, Bancik masih belum lagi sampai di Muzdalifah. Tetapi Bancik rasa Bancik nak end video kali ini. Sebab video ini berakhir di perjalanan kaki daripada Arafah ke Muzdalifah. Sebentar lagi dalam 2 km di Muzdalifah. Tapi tak apa, Bancik akhiri Bancik punya vlog kali ini hanya untuk menasihati pada sahabat-sahabat semua. Siapa-siapa yang mempromo badal haji, silalah fikir-fikirkan. Silalah fikir-fikirkan. Eden pun dah keluar kereta. Sila subscribe, like and share Bancik Live supaya ramai yang tahu, ramai yang tahu apakah kisah sebenar, apa yang kisah yang ada. Janganlah kita tertipu dengan orang yang suka mengambil kesempatan tentang agama kita ataupun ibadah yang kita ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika ada tersilap kata, orang cakap tersilap memberi maklumat, Bancik mohon maaf awal-awal. Kalau apa-apa boleh mesej Bancik ataupun boleh komen di bawah. Bancik akan WhatsApp. InsyaAllah ni hanyalah Bancik buat hanyalah untuk anda semua, sahabat-sahabat Bancik yang Bancik sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.